apabila pandangan-pandangan orang-orang soleh mungkin daripada ulama, mungkin daripada orang-orang yang kuat ibadat, tuan-tuan sekalian, andainya pandangan mereka yang bukan bersumber daripada hadis dan Al-Quran, maka tuan-tuan sekalian, andainya pandangan mereka itu tidak bercanggah dengan syariah, tidak bercanggah dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan sekalian, boleh saja kita nak pegang, kita nak percaya ataupun tidak percaya. Boleh saja sebab dia bukan daripada hadis Nabi ataupun bukan daripada ayat Quran. Jadi kita nak percaya pun boleh dan kita tak nak percaya pun boleh. Tapi tuan-tuan sekalian, andainya pandangan orang soleh ni tuan-tuan sekalian menyalahi dengan hukum syarak, menyalahi dengan hukum Allah dan Rasul, syariat menyalahi tuan-tuan sekalian pandangannya, maka wajib kita tolak semahu-mahunya. Yakni sekeras-keras je kita menolak tuan-tuan sekalian. Ada contoh tak? Contohnya katakanlah tuan-tuan sekalian, seorang soleh tu dengan ilham yang diberi oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, dia mengatakan bahawasanya di atas bukit sana ada binatang buas. Ni orang soleh tu mengata, aku diilhamkan oleh Allah. Dia kata, di bukit sana ada binatang buas. Mungkin ada harimau, mungkin ada singa, mungkin ada binatang-binatang buas yang lain. Okey. Ilham macam tu tuan-tuan sekalian, adakah bercanggah dengan syariah? Tidak sekali-kali. Jadi boleh aja tuan-tuan, sama ada kita nak percaya anak ilham dia ataupun kita tak nak percaya tuan-tuan sekalian, benda tu tidak bercanggah dengan hukum syarak ataupun dengan hukum yang dibawa oleh Allah dan Rasul tuan-tuan sekalian. Tapi andainya tuan-tuan sekalian, ilham daripada orang soleh, ini bukan Nabi, bukan daripada ayat Quran tuan-tuan sekalian, yang bercanggah dengan hukum syarak. Umpamanya tuan-tuan, dia menyatakan begini, dia kata, aku dapat ilham bahawasanya arak tu halal. Maka tuan-tuan sekalian, ilham macam ni bercanggah tak dengan hadis dan Al-Quran? Bercanggah tuan-tuan sekalian. Maka bila bercanggah macam tu, maka wajib kita sanggah tuan-tuan sekalian. Walaupun yang berkata tu sebahagian daripada orang soleh. Ataupun nampak pakaian dia seperti pakaian orang soleh. Wajib kita lawan. Wajib kita sanggah tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana ianya bercanggah dengan hukum syarak. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, balak musibah ni, adakah Allah Ta'ala menentukan bulan-bulan yang tertentu sahaja? Maka jawapannya tuan-tuan, tak pernah Allah mengkhususkan satu bulan ni, bulan diturunkan balak. Ataupun bulan balak, bulan musibah. Tak ada tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita melihat, tiap-tiap bulan daripada 12 bulan, daripada Muharram ke Safar ke Rabiul Awal ke, hinggalah kepada bulan Zulhijjah, tuan-tuan sekalian, tiap-tiap bulan tu ada tak musibah yang menimpa umat Muhammad ataupun manusia? Ada. Tak kira di bulan mana pun tuan-tuan sekalian, ada musibah. Ada balaknya tuan-tuan sekalian. Mungkin balaknya tak turun di sini, maka turun di tempat lain. Ada musibah yang turun tempat lain, tidak di sini dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Ini adalah sunnatullah yang Allah dah buat macam tu. Sejak daripada azali lagi, Allah dah menyusun perjalanan makhluk-makhluknya tuan-tuan sekalian. Sejak daripada azali lagi. Termasuklah balak ke, musibah ke, tuan-tuan sekalian, sudah ditentukan oleh Allah sejak daripada azali lagi.
Di antara balak ni tuan-tuan sekalian, musibah ni tuan-tuan sekalian, apa yang kita nampak musibah balak pada hari ini tuan-tuan sekalian? Kita hanya nampak musibah tu tuan-tuan sekalian, umpamanya banjir besar, umpamanya penyakit yang meluas-luasa, penyakit yang berjangkit sehingga ramai yang mati, sehingga 2 tahun kita tak boleh berjamaah di masjid, sehingga kita tak boleh mendirikan sembahyang Jumaat. Tuan-tuan sekalian, ya, saya tidak menafikan itu adalah bala, itu adalah musibah tuan-tuan sekalian. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, setiap musibah, setiap bala, setiap perkara yang Allah tentukan atas kita sebagai manusia tuan-tuan sekalian, pasti dan pasti dan pasti ada kebaikan di sebaliknya tuan-tuan sekalian. Tak ada satu pun daripada balak musibah tu, musibah sentiasa tuan-tuan sekalian. Tidak ada. Kecuali tuan-tuan sekalian, balak dan musibah tu di sebaliknya tuan-tuan sekalian. Kalau kita dibukakan hijab oleh Allah, kita boleh nampak kebaikan-kebaikan daripada musibah-musibah tersebut tuan-tuan sekalian. Baik. Saya nak mengkhususkan pada malam ni tuan-tuan sekalian, musibah ataupun balak tuan-tuan sekalian yang meratai kena kepada umat Islam. Bukan umat Islam di Serkam, bukan umat Islam di Melaka, bukan umat Islam di Malaysia, bukan umat Islam di dekat jiran tetangga kita. Bahkan balak musibah ini tuan-tuan sekalian meratai balaknya tuan-tuan sekalian di dalam negara umat Islam, dan balak musibah itu tuan-tuan sekalian daripada orang Islam sendiri tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi saya tak menyentuh tentang masalah bulan Safar ke, sebab balak yang kita sedang hadapi. Mungkin ada orang nampak, mungkin ada orang tak nampak, mungkin ada orang perasan, mungkin ada orang tak perasan. Mudah-mudahan pada malam ni tuan-tuan sekalian, saya harap-harap pada tuan-tuan, apa yang saya nak cakap pada malam ni, saya nak lempar kepada malam ni tuan-tuan, mudah-mudahan terbuka tuan-tuan sekalian, pemikiran kita sebenarnya balak yang sedang menimpa kita punca daripada satu perkara ni tuan-tuan sekalian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah telah bersabda tuan-tuan sekalian, Toli'tu Lailatul Mi'raj alan nar. Telah dinaikkan oleh Allah Ta'ala akan daku di atas api neraka. Maksudnya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala Isra' dan Mi'rajkan Nabi tuan-tuan sekalian, sehingga Nabi dapat melihat neraka. Ya, ini hadis. Nabi dapat tengok neraka tuan-tuan sekalian. Saya petik hadis ni di dalam kitab ni, kitab Kifayatul Muqtadi ni tuan-tuan sekalian, karangan Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim. Ini dalam kitab ni berkata tuan-tuan sekalian, Tala'tu Lailatul Mi'raj alan nar. Fara'aitu aksara ahliha al-fuqara'u. Qalu, ya Rasulullah, minal mal? Qala, la. Bal minal ilmi. Apa maksud hadis ni tuan-tuan sekalian? Diperlihat akan daku pada malam Mi'raj. Yakni Nabi dinaik ke malam Mi'raj ni tuan-tuan sekalian, ke dalam api neraka. Maksudnya Nabi naik emisod Mi'raj sehingga Allah Ta'ala memerintahkan Jibril bawa Nabi Muhammad Rasulullah ni tengok neraka tuan-tuan sekalian. Tengok api neraka. Lalu Nabi melihat di dalam api neraka tuan-tuan sekalian. Fara'aitu aksara ahliha. Maka melihat oleh aku, kata Rasulullah, kebanyakan daripada ahli neraka itu minal fuqara. Al-fuqara'u daripada orang fakir. Fuqara' jamak daripada fakirun fuqara'.
Nah, maksudnya fakir ni, fuqara ni orang-orang fakir. Orang-orang yang fakir, kita sebut fakir, mana lebih teruk daripada miskin lagi lah. Lebih rendah daripada miskin lagi. Lalu sahabat tanya, sebab bila sebut fuqara ni tuan-tuan, kebanyakan daripada kita manusia ni, bila sebut fakir ni, kita akan terlintas dalam pemikiran kita, fakir ini adalah fakir daripada harta. Tuan-tuan sekalian, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, minal mal? Wahai Rasulullah, adakah fuqara fakir tadi daripada harta? Maka Nabi berkata, Nabi bersabda tuan-tuan sekalian, qala Rasulullah, la, bukan. Bukan fakir harta tuan-tuan sekalian. Jadi bila sahabat tanya, adakah fakir itu daripada harta? Rasulullah berkata, la, bukan. Bukan fakir harta. Bukan orang yang masuk neraka tuan-tuan sekalian daripada orang yang fakir daripada harta masa dalam dunia. Tak. Tapi tuan-tuan sekalian, yang Nabi kata fakir di sini, bal minal ilmi, bahkan fakir itu daripada ilmu. Maknanya tuan-tuan sekalian, orang yang fakir ilmu ini tuan-tuan sekalian, ataupun kita sebut makna fakir ilmu itu ialah orang jahil. Orang yang tidak mengerti hukum hakam agama. Orang yang tidak peduli dengan hukum hakam agama. Bahkan tuan-tuan sekalian, saya susun jari saya yang 10 ni tuan-tuan. Dan saya harap tuan-tuan tolong jangan marah pada saya pada malam ni tuan-tuan. Ni saya nak sebut terang-terang tuan-tuan sekalian. Minta maaf sekali banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Bahkan tuan-tuan sekalian, terkadang-kadang orang yang sentiasa berada di masjid, orang yang 5 waktunya di masjid, orang yang sentiasa bergantung di masjid tuan-tuan sekalian, ada juga mereka yang termasuk dalam golongan jahil. Saya tidak mengkhususkan masjid ni ke, masjid mana-mana ke. Saya sebut atas dasar umum umat Islam. Saya sebut dasar umum umat Islam. Bukan diserkam ni, bukan masjid besar cantik ni, bukan. Saya sebut ni ialah umum umat Islam tuan-tuan sekalian pada hari ini. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, penyakit jahil ni tuan-tuan sekalian, satu penyakit yang bila melanda umat Muhammad, penyakit jahil ni tuan-tuan sekalian, Allah akan membalakkan umat Muhammad ni tuan-tuan sekalian dengan 3 musibah, dengan 3 balak. Yang tuan-tuan pada hari ni, kalau kita sedar ke, kita tak sedar pun ke tuan-tuan sekalian, sekarang, al-an, now, tuan-tuan sekalian, umat Islam sedang berhadapan dengan 3 musibah ini tuan-tuan sekalian. Saya bacakan hadis ni tuan-tuan ya. Hadis ni tuan-tuan ya, saya dapat daripada mulut guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani. Ataupun nama komersialnya Baba Lah Sarah. Baba Lah Sarah tu guru saya tuan-tuan ni. Dia bacakan hadis tu tuan-tuan sekalian, dan saya menatap kitab tu, saya tengok kitab tu, dan dia baca sekali lalu tuan-tuan sekalian, terus masuk dalam kepala saya tuan-tuan. Bukan nak tunjuk hebat tak. Ada keberkatan mulut Tok Guru tu tuan-tuan sekalian. Saya terus ingat. Sampailah pada hari ini, saya terus ingat dan menjadi peringatan kepada diri saya tuan-tuan. Nabi kata, sayati zamanun ala ummati. Lagi akan sampai satu zaman, sebab masa Nabi cakap, masa Nabi bersabda, benda ni belum berlaku lagi. Yang Nabi cakap ni belum berlaku lagi. Sebab masa Nabi cakap, Rasulullah ada bersama para sahabat.
Dan para sahabat mengenali Rasulullah. Para sahabat kenal Nabi. Para sahabat tahu siapa dia Nabi. Para sahabat tahu makam Rasulullah, tuan-tuan sekalian. Tak timbul lagi masa tu, tuan-tuan. Tapi Nabi kata, sayati zamanun. Bila Nabi kata, sayati zamanun ala ummati, lagi akan sampai. Maknanya benda tu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat masanya, tuan-tuan sekalian. Sebab pepatah Arab kata, kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang mendatang tu makin dekat. Macam ajal kita lah. Saat kematian kita, sebenarnya kalau kita sedar, tuan-tuan sekalian, saat kematian kita makin jauh ke makin dekat? Ya, makin dekat. Macam itulah masa yang disebut oleh Rasulullah tu, sayati zamanun ala ummati, lagi akan sampai satu zaman, satu masa atas umat aku. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi kata, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari daripada ulama, mereka lari daripada fuqaha. Ulama jamak daripada alimun ulama. Fuqaha jamak daripada faqihun fuqaha. Maknanya lari daripada ulama, yakni lari daripada orang alim dan lari daripada orang yang alim fiqh, tuan-tuan sekalian. Guru saya cakap, guru saya berkata, tuan-tuan sekalian, maksud yang kata yafiruna minal ulama wal fuqaha tu bukan makna orang masa zaman tu nampak ulama, nampak tok guru, nampak ustaz lari. Bukan makna tu, tuan-tuan sekalian. Maknanya, tuan-tuan sekalian, bila sampai satu zaman di mana umat Muhammad tidak lagi mempedulikan ilmu yang fardu ain. Apabila sampai satu zaman yang umat Islam, tuan-tuan sekalian, sudah meratai kejahilan mereka. Agak-agak tuan-tuan minta maaf pakcik-pakcik, minta maaf abang-abang, minta maaf pegawai-pegawai masjid, saya minta maaf tuan-tuan sekalian. Saya nak tanya pada tuan-tuan sekalian pada malam ni, adakah zaman yang Nabi kata tu sedang berlaku sekarang ataupun tak berlaku lagi? Agak-agak tuan-tuan sekalian dah sampai ke belum? Dah sampai. Jadi itifak tuan-tuan ya, kata dah sampai ya. Itifak bersatu pandangan kita dah sampai masanya ya. Apa buktinya tuan-tuan sekalian? Apa buktinya tuan-tuan sekalian? Yang apabila sampai masa tu umat Islam lari daripada ulama, lari daripada fuqaha. Artinya mereka tak nak belajar, tuan-tuan sekalian. Agama mereka, solat mereka, akidah mereka, ibadat mereka tanpa ilmu. Maknanya macam tu, tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan sekalian, kejahilan ni meratai. Kadang-kadang tuan-tuan minta maaf lah. Saya ni tuan-tuan ya. Sebenarnya saya belajar pondok. Lepas itu saya pergi ke Hadramaut. Saya berguru dengan Habib Omar, tuan-tuan sekalian. Masa tu saya tak terlintas hati saya nak mengajar ke, nak berceramah ke. Tak terlintas hati saya, tuan-tuan. Sebab saya sedar. Ya, ilmu apa yang kita ada? Ilmu apa yang kamu ada? Maksudnya, ilmu apa yang saya ada? Saya berkata pada diri saya sendiri. Masa tu tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, bila guru-guru saya kata, kamu tak boleh macam tu. Kamu kena mengajar juga. Kamu kena memberi peringatan juga. Masalah ilmu tu, apa yang ada pada kamu lah. Kamu hamburkan kepada masyarakat. Tuan-tuan sekalian. Itulah yang saya buat sekarang. Walaupun tuan-tuan, saya bukan orang yang banyak ilmu. Saya bukan orang yang alim. Saya hanya menjalankan tanggungjawab saya. Amanah atas guru saya, tuan-tuan sekalian. Baik. Saya berpengalaman, tuan-tuan yang kita, daripada tahun 1996. Ataupun 1997. Lebih kurang macam tu lah. Baru saya start, tuan-tuan sekalian, mengajar ataupun berdakwah pada masyarakat. Masa itulah, tuan-tuan sekalian, dan saya masa tu pun masih belajar. Saya minta izin pada Babala
nak Bapa, saya minta izin 2 minggu saya nak duduk di Fatani dan 2 minggu dalam sebulan saya nak keluar mengajar, saya nak keluar berdakwah tuan-tuan sekalian. Masa tu tempat yang saya pergi kebanyakannya di Selangor dan di Pahang dan beberapa tempat juga di dalam negeri-negeri lain lah masa tu tuan-tuan. Okay. Apa yang saya dapati tuan-tuan sekalian? Apa yang saya perasan tuan-tuan sekalian? Bila kita mengajar ilmu yang fardu ain, okay? Umpamanya tuan-tuan sekalian, yang ilmu yang fardu ain yang 3, ilmu fardu ain ni tak banyak. 3 je tuan-tuan sekalian. Yang pertama, tauhid, akidah, dan yang keduanya ilmu fiqh, ilmu amalan-amalan ibadat-ibadat, dan yang ketiganya ilmu tasawuf tuan-tuan sekalian. Dan ini sahajalah yang ittifaq ulama berdasar kepada hadis Nabi tuan-tuan sekalian. Hanya 3 ilmu ni sahaja yang menjadi fardu ain. 3 ilmu ni pun bukan menyeluruh. Qadar mana yang fardu ainnya tuan-tuan sekalian? Kalau ilmu tauhid, qadar yang wajib tu ialah qadar kita dapat mengenal Allah dan Rasul dan kita dapat membezakan mana akidah yang hak dan mana akidah yang batil. Sekadar tu aja. Dan ilmu fiqh pula tuan-tuan, sekadar mana yang menjadi fardu ain, sekadar mana ilmu yang fiqh yang menjadi wajib atas kita tuan-tuan sekalian, qadarnya ialah tuan-tuan sekalian, qadar ilmu fiqh yang kita dapat mengesahkan ibadat yang kita buat. Yakni kita tahu ibadat kita buat tu kalau buat begini, sah. Kalau buat begini, tidak sah. Kalau buat macam ni, batal. Kalau buat macam ni, tak batal. Qadar tu je tuan-tuan sekalian. Dan ilmu tasawuf pula, qadar mana yang menjadi fardu ain tuan-tuan sekalian? Qadar mana kita dapat mengeluarkan sifat mazmumah daripada hati kita, kita keluarkan dan kita masukkan sifat-sifat yang mahmudah. Itu aja. Tapi tuan-tuan sekalian, di mana tempat, di mana ustaz yang mengajar fardu ain tuan-tuan sekalian, tak ramai orang Islam, umat Islam nak menghadiri kuliah fardu ain. Tak ramai. Ustaz, Tok Imam mana masjid ni tuan-tuan? Masjid ni Ustaz, kalau buat kelas fardu ain, ramai tak? Saya tanya, kalau ramai saya cukup alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Tapi pengalaman saya tuan-tuan, kalau buka kitab lama akannya bermula tauhid itu ialah bila baca kitab macam tu aja. Mula-mula tu ya Allah 50 orang, 60 orang. Masuk minggu yang kedua tinggal 30. Masuk minggu yang ketiga tinggal 10. Masuk minggu yang keempat, tinggal 5 orang. Ini pengalaman, saya cerita pengalaman. Kalau tidak berlaku di sini pun, saya ucap Alhamdulillah lah. Nah, tapi saya cerita atas dasar pengalaman saya, tuan-tuan sekalian. Pernah satu masjid, tuan-tuan, saya pergi tu, jamaah tak ada. Tinggal 1 orang aja, tuan-tuan. Dialah saya buka kitab tu, sama dengan dia lah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bermula air itu terbahagi kepada 3. Baca kitab lah. Macam orang pondok tu. Berdua, bertiga, berempat. Macam tu je tuan-tuan sekalian. Okey. Baiklah. Apabila berlaku zaman tu macam ni tuan-tuan sekalian, Allah Nabi sebut, Rasulullah kata, apabila berlaku macam tu umat Muhammad lari daripada ulama, lari daripada fuqaha, fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin. Maka Allah akan membalakkan umat Muhammad
anak pada ketika itu dengan 3 bala, 3 musibah tuan-tuan sekalian. Itu yang saya kata bukan musibah tu hanya bulan Safar ke, bulan-bulan tertentu ke, bukan. Sebab yang Nabi kata balak yang 3 ni sentiasa sedang kita hadapi apabila sampai masanya, sampai zamannya di mana umat Muhammad sudah tidak mempedulikan lagi ilmu yang fardu ain, tuan-tuan sekalian. Bahkan tuan-tuan sekalian, minta ampun saya bercakap, minta maaf saya berkata tuan-tuan sekalian, saya susun jari saya 10 ni tuan-tuan sekalian. Bahkan pada hari ni banyak ustaz-ustaz kita tuan-tuan sekalian sudah tak nak mengajar yang fardu ain lagi. Kalau tengok dalam TikTok ke, dalam Instagram ke, dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke tuan-tuan sekalian, kita tengok ustaz-ustaz ni banyak mencerita tentang ilmu hikmah. Bukan ilmu fardu ain, ilmu hikmah. Contohnya tuan-tuan, baca ayat ni fadilatnya begini. Baca selawat ni begini fadilatnya. Baca ni begini fadilatnya. Kalau nak kaya, amalkan yang ni. Kalau nak dapat bayar hutang, begini amalannya. Sedangkan tuan-tuan sekalian, amalan-amalan tu tuan-tuan sekalian, kalau tidak didasarkan amalan itu dengan akidah yang benar, ada manfaat tak amalan tu tuan-tuan? Ini yang berlaku. Cuba tuan-tuan buka TikTok tu. Buka tuan-tuan. Banyak tak ustaz cerita? Ada yang cerita Ultraman pula dah. Ada pula ustaz kita bila ceramah tuan-tuan, dia boleh menghuraikan lagu Piramli tu. Orang dia kata, kenapa lagu Piramli ni tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas? Kenapa? Oh, sebab lagu Piramli ni mengikut tajwid. Pula dah, sampai lagu Piramli pun ada tajwid. Contohnya dia kata, malam bulan di pagar bintang. Oh, ada tajwid, ada dengung. Yang itu fardu ain ke? Saya tanya pada tuan-tuan, yang itu fardu ain ke bukan? Tapi tuan-tuan, masyarakat awam ni seronok tak dengarnya tuan-tuan? Syok tak? Kembang tak hati tuan-tuan sekalian? Sedangkan tuan-tuan, soal ilmu yang fardu ain, bab akidah, bab ibadat, belum tentu lagi sahnya tuan-tuan sekalian. Merah dah muka saya ni. Saya dah terasa panasnya tuan-tuan muka saya ni tu. Walaupun aircon sejuk masjid ni, tapi saya rasa panas muka saya tuan-tuan. Bukan panas dengan ustaz tu. Tuan-tuan tahu tak? Nanti orang awam ni menjadi hujah atas ulama. Kalau ulama tidak menjalankan tugas dia dengan betul, maka orang awam akan berhujah atas ulama tuan-tuan sekalian. Maknanya tuan-tuan, nanti orang awam kata, ya Allah, ini dulu ustaz ni, dia tak mengajar kami fardu ain. Dia hanya berceloteh bagi kami gelak ketawa saja tuan-tuan sekalian. Masa tu ustaz tu nak cakap apa? Bila orang awam dimasukkan api neraka sebab ibadat mereka tak betul, akidah mereka tak betul, sifat mazmumah mereka tidak boleh nak buang, tuan-tuan sekalian, masa tu tuan-tuan sekalian, orang awam akan berhujah. Ya Allah, ini ustaz dulu, ini guru dulu, tapi dia tak mengajar kami ilmu yang fardu ain. Dia tak mengajar pada kami macam mana sembahyang yang betul. Dia tak mengajar kami macam mana akidah yang benar. Masa tu nak jawab apa tuan-tuan sekalian? Bukan saya tak suka tuan-tuan nak cerita hikmah, nak cerita benda-benda ni. Tapi tuan-tuan sekalian, sedar tak kita hari ni, masyarakat tu apa sebenarnya masalah mereka tuan-tuan sekalian? Ni balak yang 3 ni tuan-tuan. Okey. Bila Nabi sebut fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin tu, Allah akan balakkan umat Muhammad pada ketika itu dengan 3 balak ni tuan-tuan sekalian.
Maka Nabi teruskan sabda aja. Dia kata awaluha. Yang pertama daripada 3 balak tu tuan-tuan sekalian. Yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah angkatkan keberkatan daripada usaha manusia. Usaha umat Muhammad pada masa tu. Allah angkatkan berkat. Tak ada keberkatan tuan-tuan sekalian. Tak ada keberkatan. Apabila sampai zaman tu, apa yang kita buat? Tak ada berkat. Berkat-berkat ni apa? Berkat ni kata guru kami, dia kata ada 3 ciri-ciri kalau nak tahu benda tu berkat ataupun tidak. Apa dia? Yang pertamanya ialah ziyadatul khairi. Yang pertama, bertambah-tambah kebajikan. Yang kedua, wassa'adah. Yakni ziyadatul sa'adah. Bertambah-tambah kebahagiaan. Dan yang ketiga ialah wadawam, iaitu berkekalan. Satu benda yang kita buat tuan-tuan sekalian, ada kebaikan yang banyak. Kemudian kita boleh buat dalam keadaan seronok, dalam keadaan bahagia. Kemudian pula benda yang kita buat itu boleh berkekalan tuan-tuan sekalian. Tapi zaman kita ni tuan-tuan sekalian, program-program yang bersangkut dengan agama banyak tak? Saya mula dengan TV3. Ada yang namanya Tanyalah Ustaz. Ada yang namanya apa lagi tuan-tuan sekalian? Apa nama lagi? Bersama Rasulullah. Rasulullah apa? Idolaku. Macam-macam lagi program-program dalam TV, dalam radio, yang baca kitabnya, yang macam-macam tuan-tuan sekalian. Banyak tak manfaatnya tuan-tuan sekalian. Saya tak menafikan tidak ada manfaat ke? Tak. Saya tak menafikan tu ada manfaat. Tapi manfaatnya tersangat sedikit tuan-tuan. Masa saya masuk TV tahun 2006, 2007 sampai 2008 tuan-tuan sekalian. Saya baca kitab Faridah masa itu, saya baca kitab Tauhid. Itu program tu kerjasama JAKIM dengan RTM dengan Khazanah Fataniyah. Satu badan yang namanya Khazanah Fataniyah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya tak nak sebut menteri-menterinya, tapi saya nak sebut tuan-tuan, ada di kalangan pembesar-pembesar dalam Malaysia ni, dia mengatakan, oh program ni tak ada manfaat. Program ni tidak ada faedah dalam Malaysia. Dia kata macam itu tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, tak sempat khatam kitab tu, berhenti setakat sifat iradat tuan-tuan sekalian. Lalu ditamatkanlah program tu tuan-tuan sekalian. Yang sedang berjalan masa tu sudah hampir 3 tahun. Baik. Tuan-tuan itu balak yang pertama. Masih belum dahsyat. Masih lagi belum orang panggil, oh tak apalah, tak ada keberkatan pun, tapi kita bolehlah hidup dalam dunia ni. Kita boleh beli beras, kita boleh beli makanan-makanan, kita boleh hidup mewah-mewah, boleh tuan-tuan sekalian. Okey. Balak yang kedua tuan-tuan, yang ni saya tak hajat untuk menghuraikan. Saya tak nak hajat nak menghuraikan tuan-tuan. Sebab saya nak tuju kepada yang ketiga. Yang kedua ni bukan saya tak nak huraikan. Yang tu tuan-tuan faham sendirilah. Sebab nanti isu sensitif. Saya tak nak jadi isu. Saya tak nak jadi benda yang sensitif tuan-tuan. Tapi saya yakin tuan-tuan dalam masjid ni faham sajalah. Okay. Yang kedua tuan-tuan, apabila sampai masa yang umat Muhammad tak nak mengaji, tak nak cari ilmu tuan-tuan, yusal wasani, yang kedua balak tuan-tuan sekalian, ialah yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Allah Ta'ala kerasi atas kita. Allah Ta'ala paksa atas kita. Allah Ta'ala hantar pada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Dah, saya tak nak urai. Yang tu tuan-tuan faham tak? Faham kot? Okey, baik.
Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, ini kemuncak daripada kejahilan. Yang ni kemuncak daripada kejahilan, tuan-tuan. Apa dia? Wasalis, balak yang ketiga, Nabi kata, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar daripada dunia. Ya, ini umat Muhammad yang jahil tadi, yang lari daripada ulama tadi, yang tidak mahu belajar fiqh tadi, yang tidak mahu belajar ilmu yang fardu ain tadi, tuan-tuan sekalian, yakhrujuna minad dunya, keluar daripada dunia bighairi iman, dengan ketiadaan iman. Artinya, tuan-tuan, kemuncak daripada kejahilan ni boleh jatuh tak kepada kekufuran? Dan saya, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengoklah zaman kita ni, tuan-tuan, orang keluar daripada Islam tu seolah-olah mereka salin pakaian punya mudahnya mereka keluar daripada Islam, tuan-tuan sekalian. Salin baju, pakai baju, salin baju, tukar baju. Begitu mereka menganggapkan agama tu, tuan-tuan sekalian. Sehingga kadang-kadang keluar daripada umat Muhammad pada zaman kita ni, nak mengatakan, oh susah sangat Islam ni, baik aku masuk Kristian aja. Ada tak yang kata macam tu? Yang itu terang-terang jatuh kepada kekufuran, tuan-tuan sekalian. Yang itu terang-terang. Bila kata macam tu, jatuh kepada kekufuran. Tapi, tuan-tuan sekalian, apabila umat Muhammad ni, tuan-tuan sekalian, tidak mempelajari ilmu usuluddin, tidak belajar ilmu akidah, tidak belajar ilmu tauhid, maka tuan-tuan sekalian, inilah yang boleh jatuh kepada kekufuran. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis, seorang sahabat, nama dia Jundub bin Abdullah. Nama dia Jundub bin Abdullah. Dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Jundub ibnu Abdullah, tuan-tuan sekalian, dia kata, adalah kami. Maksud bila kata adalah kami itu bukan Jundub seorang. Masa tu Jundub dengan sahabat-sahabat kawan-kawan dia. Ma'an Nabi, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berserta dengan Nabi, tuan-tuan sekalian. Kata Jundub, dia bergaul dengan Rasulullah. Masa tu, dia tu fityanun. Dia kata, nahnu fityanun. Hal keadaan kami, waktu kami bersama-sama dengan Rasulullah tu, kami tu masih lagi kanak-kanak. Fityan tu maksudnya, tuan-tuan sekalian, fityan tu kanak-kanak, tapi dia sebut fityanun hazawiratun. Maksud hazawirah tu, kanak-kanak yang hampir nak balik. Kanak-kanak, tapi nak dekat nak balik. Kalau sekarang ni, tuan-tuan, umur lebih kurang dalam 10, 11 macam tu lah. Sebab dia hampir nak balik. Dia kata, kami bersama-sama dengan Nabi, ini sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, bersama-sama dengan Nabi, nahnu fityanun. Kami masa tu masih kanak-kanak. Dan hazawiratun, kanak-kanak yang hampir balik. Fata'allamnal iman qabla ta'allamnal Qur'an. Kami belajar daripada Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, dia kata, fata'allamnal iman qabla ta'allamnal Qur'an. Kami belajar daripada Rasulullah berkenaan dengan iman sebelum kami belajar Al-Quran.
Sebelum kami belajar Quran tu tafsirannya, maksud ayatnya, apa makna ayatnya, tuan-tuan sekalian, daripada Rasulullah, kami belajar iman dulu. Kami mempelajari rukun iman yang 6 tu dulu. Bukan kami belajar Quran dulu. Selepas kami belajar iman tu, Nabi ajar kami macam mana dikatakan percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab, percaya dengan Rasul, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar. Setelah mereka belajar daripada Rasulullah, barulah Jundub dan kawan-kawannya, barulah Jundub dengan sahabat-sahabatnya belajar Al-Quran. Fazdatna iman. Maka bertambah keimanan kami bila kami belajar rukun iman dulu. Lepas tu kami belajar Al-Quran. Bertambah-tambah kuat iman kami. Kata Jundub bin Abdullah. Ertinya tuan-tuan sekalian. Fahamnya tuan-tuan sekalian. Iman itu adalah satu subjek. Iman itu adalah satu mata pelajaran yang wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mempelajarinya tuan-tuan sekalian. Sebab tu je tuan-tuan sekalian, minta ampun saya bercakap, minta maaf saya berkata tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis Jibril? Hadis Jibril ni tuan-tuan memang terkenal dalam masyarakat Melayu ni. Hadis ni memang terkenal. Okay? Riwayat daripada Sayyidina Umar. Saya ringkaskan cerita tuan-tuan. Nabi bila Jibril merupai seorang laki-laki yang pakaiannya putih melepak, rambutnya hitam berkilat. Lalu berjumpa dengan Nabi dalam keadaan tidak nampak tanda-tanda dia musafir. Tidak ada debu-debu yang melekat pada tubuh badan dia. Tidak ada peluh-peluh yang berada pada tubuh badan dia. Kalau orang musafir, tentulah melekat debu-debu dia berjalan. Ataupun tentulah bajunya berpeluh. Tapi tak, nampak bersih saja tuan-tuan sekalian. Dan Jibril, itulah Jibril yang merupakan seorang lelaki, lalu dia duduk di hadapan Nabi, mempertemukan lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Okay? Jibril tanya kepada Nabi, apa dia Islam, dan apa dia iman, apa dia ihsan. Tuan-tuan perhati hadis ni. Bila sampai tang iman, tuan-tuan sekalian, ya Muhammad, wa ma huwal iman. Muhammad, kata Jibril, apa dia iman tu? Nabi pun jawab, iman tu ialah apa? Jana hadis tu Ustaz. Nabi jawab, wa ma huwal iman? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi minallah. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak perkataan antu'mina tu Nabi ulang berapa kali? Nabi ulang 2 kali tuan-tuan. Yang pertama, Nabi sebut sampai yang kelima tu tak ada amanu, tak ada kata antu'mina. Tapi tuan-tuan, bila sampai tang qada qadar, Nabi ulang balik antu'mina. Antu'mina bil qadri khairihi syarrihi minallah. Jadi maknanya tuan-tuan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. 5 ni satu je antu'minanya tuan-tuan. Bahawa kamu beriman, kamu percaya dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kiamat. Lepas tu Nabi ulang, antu'mina bil qadri khairihi syarrihi minallah. Apa sebab tuan-tuan sekalian Nabi ulang lafaz antu'mina tu 2 kali? Sepatutnya, bukan sepatutnya.
Kalau dah ikutkan sah, cukup sekali saja. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi syarhi min Allah. Tak ada patut mina. Sah dah tuan-tuan sekalian. Sah dah. Tapi kenapa Nabi ulang? Menunjukkan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan qada dan qadar ini satu persoalan yang kadang-kadang ataupun satu persoalan tuan-tuan sekalian ramai yang menjadi keliru dengan qada dan qadar ini tuan-tuan sekalian. Saya minta maaf. Andainya tuan-tuan sekalian, dalam handphone saya ni dalam handphone saya tuan-tuan, ramai daripada anak-anak murid saya dan orang ramai pun hantar pada saya tuan-tuan sekalian klip-klip video daripada asatizah ni tuan-tuan sekalian yang terkeluar daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila kita sebut Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan, banyak pentafsiran, banyak definisi, banyak takrif. Bila sebut Ahli Sunnah tu, ada yang mengatakan ikut Nabi dan sahabat. Tuan-tuan, ada yang kata macam tu. Ada yang kata ikut Nabi, ikut Rasul lah, ikut sahabat lah, Nabi dan sahabat lah. Ataupun jamaah daripada umat Islam. Tuan-tuan sekalian, kalau dalam kitab Usuluddin, termasuklah kitab-kitab dalam ni, tuan-tuan sekalian, saya rujuk dalam kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Dalam tu tuan-tuan sekalian, bila disebut Ahli Sunnah wal Jamaah, nanti saya dah tandakan. Apakah dia yang dikatakan Ahli Sunnah wal Jamaah? Maka dalam ni tuan-tuan sekalian, mengatakan Ahli Sunnah wal Jamaah tu, dia sebut iza utliqa Ahli Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Bila diitlak Ahli Sunnah wal Jamaah tu, tuan-tuan sekalian, maka Ahli Sunnah wal Jamaah tu ialah apabila diitlakkan, apabila ditunjukkan Ahli Sunnah wal Jamaah tu, fal muradu bihi, maka dikendaki dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tu ialah orang-orang yang mengikut fahaman mazhab Asy'ariyah dan pandangan-pandangan yang mengikut mazhab Maturidiyah. Lain daripada ini, tuan-tuan sekalian, mengikut sebahagian daripada ulama terkeluar daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bermakna tuan-tuan sekalian, kalau kita nak mengaku kita Ahli Sunnah wal Jamaah, apakah Ahli Sunnah wal Jamaah tu hanya orang yang buat maulid? Apakah Ahli Sunnah tu orang yang buat tahlil? Apakah Ahli Sunnah tu orang yang berkunut subuhnya? Apakah Ahli Sunnah wal Jamaah tu orang yang bertalqin bila ada mati, bila ada kematian, ada tahlil? Tuan-tuan sekalian, apakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau kita kata itu Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan sekalian, banyak tak mazhab yang terkeluar daripada Ahli Sunnah, dia buat semua benda tu, tuan-tuan sekalian. Saya tak nak menyebut mana-mana pegang, saya tak menyebut mana-mana mazhab tu, saya tak sebut, tuan-tuan sekalian. Saya tak nak sebut. Malam ni saya berazam, saya tak nak sebut golongan-golongan tu, tuan-tuan sekalian. Yang saya nak sebut hari ni, Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mengikut Asy'ari, mengikut Maturidi, tuan-tuan sekalian. Artinya, tuan-tuan, kalau kita nak kata kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kena faham tak perjalanan tauhid, perjalanan usuluddin, perjalanan akidah mengikut dua ulama ni, tuan-tuan sekalian.
Wajib tak? Tapi tuan-tuan sekalian, pada zaman kita ni tuan-tuan, begitu ramai sangat tuan-tuan sekalian yang mencerca mazhab Asy'ari dan Maturidi ni tuan-tuan sekalian. Bukan kata zaman kita, bahkan zaman terdahulu pun macam tu tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar sifat 20 ni tuan-tuan sekalian, ada yang kata sifat 13, ada kata sifat 20. Itu khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Asy'ari dan Maturidi tuan-tuan sekalian. Okay. Kita akan jumpa tuan-tuan, ada pegangan-pegangan yang hukumnya boleh jatuh kepada kekufuran. Boleh jatuh kepada kafir tuan-tuan sekalian. Walaupun kafir itu kadang-kadang ada khilaf. Sebab tu tuan-tuan, kita kena kenal. Sebab mazhab ataupun pegangan-pegangan dalam akidah ni sejak kurun yang keempat, sejak kurun yang kelima lagi tuan-tuan sekalian, sudah ada mazhab dalam akidah ni yang terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang boleh menyebabkan jatuh kepada kekufuran. Tuan-tuan pernah dengar tak? Mazhab Jabariyah, mazhab Mu'tazilah, mazhab Qadariyah. Pernah dengar tak tuan-tuan sekalian? Dan pernah tak kita tahu secara terperinci? Jangan kata begini. Oh, Jabariyah tu, Mu'tazilah tu, Qadariyah tu, nah, itu zaman dulu. Itu kurun yang keempat dulu. Itu kurun yang kelima dulu. Sudah tidak ada zaman kita ni. Salah pandangan tu tuan-tuan sekalian. Kenapa? Zaman kita ni walaupun tak dinamakan dia Jabariyah, walaupun tak dinamakan dia Mu'tazilah, walaupun tak dinamakan dia Qadariyah, tuan-tuan sekalian, tapi pegangan-pegangan macam tu masih wujud lagi zaman kita ni tuan-tuan sekalian. Saya kalau boleh, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dalam handphone saya ni. Tapi saya takut nanti tuan-tuan nak timbul masalah, ustaz ni nak menjatuhkan maruah orang ke? Saya tak naklah macam tu. Di antaranya tuan-tuan sekalian, dalam masalah kodok korda ni tuan-tuan sekalian, ramai tak di kalangan kita yang berpegang, tuan-tuan sekalian, oh, jahat tu bukan Allah yang menentukan, dia kata. Ramai tak? Yang ini tuan-tuan, dah ramai saya jumpa dah tuan-tuan sekalian. Dah ramai saya jumpa umat Islam tuan-tuan sekalian. Bukan kata di kalangan orang awam, bahkan di kalangan asatizah, di kalangan ustaz-ustaz tuan-tuan sekalian menyebut, adakah Allah Ta'ala menentukan kesesatan atas hamba-Nya? Tentu tidak, dia kata. Sedangkan tuan-tuan, bila kita cek dalam kitab macam mana pegangan Mu'tazilah ni tuan-tuan sekalian, kita cek di antaranya tuan-tuan sekalian, Mu'tazilah berkata bahawasanya jahat itu bukan daripada kehendak Allah. Itu pegangan Mu'tazilah. Tapi okey lagi tuan-tuan sekalian. Maksud saya okey lagi tu tak jatuh kepada kufur lagi tu. Sebab kufur kepada orang yang pegang macam tu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Maksudnya tuan-tuan, kalau orang tu kata anak jahat tu bukan Allah yang menentukan. Manusia tu sendiri yang berkehendak kepada kejahatan. Kufur tu. Manusia tu sendiri yang nak, dia kata. Tuan-tuan sekalian. Itu dalam kitab kata, itu pegangan Mu'tazilah, tuan-tuan sekalian. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni tuan-tuan sekalian mengatakan bahawasanya pegangan macam tu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tuan-tuan sekalian tak terpakai iman orang yang kata macam tu. Maksud tak terpakai iman tu ialah tuan-tuan sekalian, orang tu kafir indallah tetapi Islam di sisi manusia. Pandangan ni tidak muktamad. Pandangan ni tidak muktamad. Maksudnya tak kuat, pandangan tu dhaif. Di kalangan
di kalangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan sekalian. Baik. Yang kuatnya mengatakan orang yang pegang macam tu tak kafir. Tapi dia kata berdosa besar. Jadi pegangan macam Mu'tazilah tu, pegangan tu fasik. Fasik dia kata, fasik. Maksud fasik tu apa? Berdosa besar. Apa sebab berdosa besar? Tuan-tuan sekalian, kerana bercanggah dengan ayat Quran. Tetapi Mu'tazilah yang pegang macam tu, tuan-tuan sekalian, dia ada sikit benda yang kita boleh terima pandangan, bukan boleh terima. Maksudnya tak jatuh pada kufur, tuan-tuan sekalian. Apabila dia mengatakan anak manusia tu ada kekuatan Allah bagi pada dia. Anak manusia tu ada akal Allah bagi pada dia. Manusia tu ada pilihan yang Allah bagi pada dia. Anak, maka dialah yang memilih. Anak, tuan-tuan sekalian. Anak, jadi kekuatan yang Allah bagi itu, yang tu yang menyelamatkan akidah dia, tuan-tuan. Tak jatuh kepada kekufuran di sisi pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, ada khilaf. Tetapi, tuan-tuan sekalian, tapi yang ni pengalaman saya baca kitab tauhid ni, tuan-tuan sekalian. Anak, bila bertanya-bertanya tu, saya tak biasa jumpa lagi lah. Tapi tuan-tuan sekalian, apabila ditanya, apabila ditanya, kalau kamu kata bukan Allah yang menentukan kesesatan tu, bukan Allah yang menentukan maksiat orang tu, manusia tu sendiri yang nak buat maksiat tu, bukan Allah yang menentukan kekufuran tu, tuan-tuan sekalian. Bila kita tanya, tuan-tuan sekalian, kalau macam tu, artinya maksiat orang tu, kekufuran orang tu, kesesatan orang tu, sebelum orang tu buat kejahatan tu, adakah Allah Ta'ala dah tahu ke belum? Ni bahaya ni, tuan-tuan ni. Apa bahayanya? Bahayanya, tuan-tuan, kalau dia kata, sebab ada dalam kitab. Kalau tak silap saya, tuan-tuan boleh rujuk. Kalau tak silap. Kalau saya tersilap, minta maaf. Dalam kitab Perisai bagi Mukallaf, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili. Dalam tu ada bicara, tuan-tuan sekalian. Dia kata, kalau ada yang berkata, sebelum manusia tu sesat, sebelum manusia tu kufur, sebelum manusia tu buat maksiat, dia kata, Allah tak tahu. Yang ni, tuan-tuan sekalian, ittifaq ulama mengatakan jatuh kepada kekufuran sebab menafikan ilmu. Sebab tu ni, tuan-tuan, kalau kita tanya, adakah pegangan mengatakan Tuhan tak tahu sebelum daripada berlakunya benda maksiat tu, sebab manusia tu yang pilih sendiri, bukan Allah menentukan, tak ada dalam iradat Allah, manusia tu yang buat, tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya tidak ada dalam iradat. Ya, anak. Ini, tuan-tuan sekalian, bila dia jawab, Allah tak tahulah sebab tak ada dalam iradat. Dia kata macam tu. Yang ini, tuan-tuan sekalian, bukan pegangan Mu'tazilah. Bukan. Ini keluar daripada Mu'tazilah ni, tuan-tuan sekalian. Ini yang paling saya takut. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, yang Nabi kata tadi, bila jahil, tuan-tuan sekalian, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar daripada dunia dengan tidak ada iman. Itu bukan Mu'tazilah, tuan-tuan. Mu'tazilah kata Allah tahu, dia kata. Pasal apa? Sebab tidak berlazim-laziman, tidak bermesti-mestian. Sesuatu yang Allah Ta'ala tahu dengan iradat, dia kata. Tak semestinya ilmu tu tahu apa yang tu iradat. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan sekalian, iradat dengan ilmu berlazim-laziman. Artinya begini, tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat, tiap-tiap yang ditakluk oleh iradat, maka itulah yang diketahui oleh ilmu. Tapi Mu'tazilah kata, tuan-tuan sekalian, tidak berlaziman. Tidak semestinya yang diketahui oleh ilmu, itu yang ditentu oleh iradat. Itu Mu'tazilah.
Tapi yang kata tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tahu dia kata. Itu keluar daripada Mu'tazilah. Dan ittifaq ulama' tuan-tuan sekalian mengatakan iktikad macam tu jatuh kepada kekufuran. Kalau tuan-tuan, ya minta maaf banyak-banyak. Berapa minit Ustaz bagi ni? Nah, ni sejam lebih dah ni. Tuan-tuan, andainya kita baca kitab Usuluddin ni tuan-tuan, macam kitab Kifayatul Muqtadi ni ya. Ini karangan Tuan Guru Haji Bakar bin Ibrahim. Tuan-tuan ya. Saya ambil satu statement dalam kitab ni. Saya ambil satu statement dalam kitab ni tuan-tuan sekalian, dia kata macam ni. Tapi bukan perkataan Rasulullah, tuan-tuan ya. Tapi berdasar kepada faham macam mana ilmu tu sendiri, tuan-tuan. Saya ambil satu perkataan dalam ni. Dia kata, tuan-tuan sekalian, mana sebab, mana dia? Dia kata, tuan-tuan, dia kata, maka makna inilah untuk mengesahkan iman seperti yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, man lam yafham maknahuma fahuwa kafirun wa in shalla wa shamma ramadan wa hajjal baitallahil haram. Artinya, siapa-siapa yang tidak memaham makna kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fahuwa kafirun, maka dia jatuh kepada kafir. Wa in shalla, walaupun dia sembahyang. Wa shama Ramadan, dan walaupun dia puasa Ramadan. Walaupun wa hajja baitallah, walaupun dia pergi haji sekalipun. Kalau dia tidak memahamkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia jatuh kepada kekufuran, tuan-tuan sekalian. Ini bukan saya kata. Saya ambil dalam kitab, tuan-tuan. Bahkan dalam kitab Misbahul Munir, karangan Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Dia mengatakan, tuan-tuan sekalian, barang siapa yang mengatakan pada berhala-berhala ataupun patung-patung itu Tuhan orang kafir. Contohnya, tuan-tuan sekalian, lalu depan tokong, lalu depan kuil, lalu dia tunjuk, itulah Tuhan orang Hindu, itulah Tuhan orang Buddha. Maka, tuan-tuan sekalian, yang mengata macam tu hukumnya kafir. Tapi ramai tak orang Islam kata macam tu? Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, saya mintalah tuan-tuan sekalian, tolonglah. Kalaupun tidak di masjid ni, tuan-tuan sekalian, tolonglah bagi tahu kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang lain, tuan-tuan sekalian. Tolonglah belajar ilmu fardu ain ni, tuan-tuan sekalian. Sebelum guru-guru kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu masa nanti, tuan-tuan sekalian, sudah tidak ada ulama lah nak mengajar kita tiga ilmu ni, tuan-tuan sekalian. Ketika tu yang tinggal hanya orang jahil. Na'udzubillah, tuan-tuan sekalian. Tapi nampak gayanya, tuan-tuan sekalian, kita sedang menuju kepada yang tersebut, tuan-tuan sekalian. Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Tolonglah. Saya berjalan mana-mana tempat, tuan-tuan sekalian. Saya berjalan, saya pergi masjid. Mana-mana tempat saya musafir, saya akan tuju masjid. Dan apabila sampai masjid, tuan-tuan sekalian, saya akan tengok papan kenyataannya. Saya akan tengok papan kenyataan. Bukan saya nak tengok kutipan Jumaat minggu ni berapa ringgit, berapa ribu. Bukan itu. Belanjanya berapa. Saya tak tengok yang tu. Saya tengok jadual kuliahnya, tuan-tuan sekalian. Saya tengok jadual kuliah. Ada satu masjid di negeri Perak. Minta maaf lah, saya tak nak cerita nama masjid tu.
Saya tak bercakap nama masjid tu. Saya sampai dekat koridor masjid tu, dekat luar tu, ada papan kenyataan. Takwim selama 1 bulan. Tiap-tiap malam, kuliahnya banyak tu. Bukan kata nak kuliah malam lepas maghrib. Bahkan kuliah subuh, kuliah duha, ada hari-harinya, ada kuliah duha, ada kuliah subuh, ada kuliah ba'da maghrib, ada kuliah ba'da isyak. Saya pun tengok satu, tuan-tuan sekalian. Apa yang saya dapati, tuan-tuan sekalian? Ilmu yang fardu ain tak diajar dalam masjid tu, tuan-tuan. Ada satu je yang saya tengok fardu ain, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Kitab tasawuf. Ada satu je. Kitab tu, kalau tak silap saya, kitab Bustanul Arifin. Kitab satu je. Tasawuf, tuan-tuan sekalian. Yang lain, tafsir ada 4 ustaz. Hadis ada 5-6 ustaz. Hadis tu hadis apa? Hadis 40, hadis Riyadhus Shalihin, hadis Bulughul Maram, hadis. Saya tak menyalahkan pengajian hadis tersebut. Tapi tuan-tuan sekalian, adakah dengan mempelajari hadis tu lepas fardu ain? Tafsir sampai 4. Hadis sampai 5-6. Tajwid, sirah. Saya tak menyalahkan itu kitab, tuan-tuan sekalian. Ada faedah kita belajar yang tu. Tapi kita kena dulukan ilmu yang fardu ain. Kita kena dulukan, tuan-tuan sekalian, ilmu yang fardu ain. Baru kita boleh menyelesaikan masalah umat. Dan tuan-tuan sekalian, andainya masjid tu macam tu, tuan-tuan, maka AJK masjid tu ingat akan berhadapan dengan Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab masjid ni adalah tempat yang munasabah bagi orang awam untuk mendapatkan ilmu. Sebab orang awam, dia tak pergi pondok. Orang awam tak pergi madrasah. Orang awam pergi masjid. Tapi kalau tak diajar fardu ain, bila nak selesai, tuan-tuan sekalian? Ini masalah yang balak yang sedang kita hadapi, tuan-tuan sekalian. Na'udzubillah. Mudah-mudahan pada malam ni, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita kesedaran, memberi kepada kita taufik dan hidayah, memberi kepada kita kesedaran penuh, tuan-tuan sekalian. Apakah ilmu yang wajib kita pelajari sekarang, tuan-tuan sekalian? InsyaAllah mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita, ada perubahan dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, memberi petunjuk kepada kita untuk berjalan kepada jalan yang diridai, jalan yang benar, mengikut acuan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekadar itu, tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata, ya khafiyul lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka'hala. Ya miyassara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiyya kulli da'im wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulli asir fatasra sa'alaka yassir. Allahumma ya man la yahtaji ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allah bihaqi ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika lati la tanam wa kunafna bika nafika ladzi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahlaka tasqatana wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa afwan 'indal hisab wa amana minal adab wa nasiba minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.